Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 31 Mei bersama saya Kalis Kadir. Kita ke berita utama. Remaja kelainan upaya OKU, Bella, dibiarkan tidur sendirian dalam bilik membasuh pakaian tanpa sebarang tilam, alas, selimut dan bantal. Saksi ke-8 pihak pendawaan Suhana Zam, 40 tahun berkata, dia menyedari nasib malang menimpa Bella ketika tidur di kondominium yang disewa oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali di Kondo Irama Wangsa, Wangsa Maju pada 21 Mei 2021. Suhana yang mengenali Siti Bainun sejak tahun 2009 berkata, semasa kejadian, dia merancang untuk tidur di kondominium berkenaan selama 2 hari kerana mahu menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama penghuni rumah berkenaan. Tambah beliau, pada 11 siang ketika jamuan raya, Bella tidak memakai pakaian baharu seperti kanak-kanak lain yang tinggal di kondominium terbabit. Siti Bainun hanya menyuruh salah seorang penghuni bernama Aida memakaikan Bella baju raya selepas ditegur. Menurutnya, Aida mematuhi arahan Siti Bainun dan menggantikan baju Bella dengan pakaian raya yang baru, iaitu baju kurung. Tambah Suhana, ketika bersalaman baru bermula, Siti Bainun meminta Aida membetulkan pakaian Bella kerana luka yang berada di badan remaja itu terdedah. Tambahnya, kejadian Bella tidur di dalam bilik laundry bukan hanya sekali kerana remaja itu didapati masih tidur di bilik yang sama pada malam kedua dia berada di kondominium itu. Baik, kita ke berita berikutnya. Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini melepas dan membebaskan pendakwa selebriti Syed Shah Ikmal Syed Muhammad Syaiful atau dikenali Da'i Syed daripada 2 pertuduhan melakukan persetubuhan di luar tabi'i dan mencabul seorang penuntut sebuah kolej swasta. Hakim Jamaluddin Mat memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk melepas dan membebaskan Syed Shah Ikmal daripada kedua-dua pertuduhan itu. Bernama melaporkan, Hakim melepas dan membebaskan mengikut Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah bagi kedua-dua kes dan wang jaminan sebanyak RM25,000 dikembalikan. Pada 10 Disember 2020, Syed Shah Ikmal, 27 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan persetubuhan di luar tabi'i terhadap wanita berumur 22 tahun pada ketika itu. Tertuduh juga didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap mangsa sama dengan maksud untuk mencabul kehormatannya di rumah sewa tertuduh pada 17 Oktober 2020 di Damansara Perdana antara 3 hingga 4 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Bagi kes menggunakan kekerasan jenayah, pertuduhan mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana 2 daripada hukuman itu jika sabit kesalahan. 3 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown hari ini atas pertuduhan mendera sepasang kanak-kanak berusia 3 dan 5 tahun bulan lalu. Tertuduh Jenny Onwewe, 28 tahun, yang juga ibu kepada 2 kanak-kanak terbabit, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid. Jenny didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu antara 13 hingga 27 Mei lalu di Blok J-13-8 Flat Rifle Range, Jalan Air Hitam, Pulau Pinang. Dia didakwa di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan dengan syarat tambahan, tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis setiap bulan. Hakim Mazdi turut menetapkan 6 Julai depan sebagai tarikh serahan laporan perubatan dan dokumen serta sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Session berasingan, Eng Hang Mun, 52 tahun dan Lim Kin Bon, 42 tahun, turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan penderaan ke atas 2 mangsa sama pada tarikh dan waktu yang sama. Difahamkan Kim Bun merupakan bekas teman lelaki ibu mangsa, manakala Hang Mun, kenalan wanita itu yang turut tinggal bersama di kediaman terbabit. Mahkamah menetapkan 4 Julai depan sebagai tarikh serahan laporan perubatan dan dokumen serta sebutan semula kes.
Seorang warga emas maut selepas dipercayai terjun dari sebuah pangsapuri 14 tingkat di Bandar Hilir, Melaka pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Rais Mukhlis Azman Aziz ketika dihubungi Malaysia Gazette berkata, pihaknya menerima maklumat kejadian kira-kira jam 8.50 pagi tadi. Rais Mukhlis berkata, siasatan awal mendapati mangsa lelaki berusia 67 tahun didakwa memandu sendiri keretanya ke pangsapuri berkenaan sebelum dipercayai terjun dari ruang tangga pangsapuri terbabit. Mangsa dikatakan pernah mengadu kepada isterinya kerap sakit dan tidak mahu hidup lama sebelum bertindak memandu sendiri kenderaannya ke pangsapuri berkenaan hari ini. Tambahnya, mayat dibawa ke Hospital Melaka untuk proses bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Kurang 48 jam selepas lawatan mengejut Menteri Besar Johor ke Hospital Sultanah Aminah HSA, syarikat konsesi telah membaik pulih serta menurap jalan di sekitar kawasan berkenaan. Dato' On Hafiz Ghazi dalam kenyataan di Facebook berkata, beliau mendapati kerja baik pulih jalan telah mula dilaksanakan. Menurut beliau, kerja baik pulih jalan sepanjang 120 meter di hadapan poliklinik di hospital itu sudah bermula dan akan diteruskan hari ini. Tambahnya, Kementerian Kesihatan KKM juga akan membuat permohonan kepada Unit Perancang Ekonomi EPU bagi meluluskan peruntukan kerja baik pulih bekalan elektrik, sistem elektrik dan mekanikal di HSA. Dalam pada itu, Dato' On Hafiz menzahirkan ucapan terima kasih kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Esko Jabatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor Ling Tian Sun dan warga KKM serta semua pihak yang memudahkan urusan rakyat. Kemarin, Dato' On yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap turun padang melihat keadaan fasiliti, jalan raya dan landscape di sekitar HSA. Beliau mencadangkan kerja baik pulih dibuat pada waktu malam supaya tidak mengganggu urusan pesakit pada 11 siang. Seorang lelaki warga emas maut selepas digilis beberapa kenderaan dalam nahas di Jalan Ipoh Lumut berhampiran Menglembu, Perak kira-kira 6.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahaya Hassan berkata, mangsa K. Muniandi, 69 tahun, yang mengalami kecederaan parah dengan sebahagian badannya hancur, disahkan maut di tempat kejadian. Sinar Harian melaporkan, Yahaya berkata, siasatan mendapati Muniandi dilanggar pemandu Toyota Vios berusia 60 tahun yang tidak sempat mengelak mangsa, ekoran jalan gelap dan jarak terlalu dekat. Menurutnya, mangsa dipercayai turut dilanggar oleh beberapa kenderaan lain selepas itu. Mayat Muniandi dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Jalan Raja Permaisuri Bainun untuk bedah siasat. Dalam pada itu, seorang wanita berusia 34 tahun yang memandu perautan persona hadir ke Balai Polis membuat laporan telah terlanggar objek dipercayai mangsa di tengah jalan. Tambah Yahaya, polis juga sedang mengesan waris mangsa dan orang ramai yang menyaksikan kejadian itu diminta tampil membantu siasatan. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, Yahaya berkata, operasi mengutip cebisan tubuh mangsa dibantu pihak bomba yang turut membersihkan jalan. Operasi tamat jam 9 pagi. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.